Jadi tua-tua dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidup kepada kita dalam dunia ni adalah sebentar sangat. Dan hidup yang Allah bagi ni supaya kita buat persiapan. Nah, persiapan kehidupan kita ni mengikut kehendak Allah. Hak dia suruh kita buat persiapan nak beri kita selamat di dunia dan juga akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak selamat manusia di dunia sehingga sampai akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala telah tetap ketetapan dia dalam agama dia yang paling mulia. Allah tak biasa mulia satu orang dengan sebab benda, dengan sebab harta, dengan sebab pangkat, dengan sebab rupa, dengan sebab nasab, keturunan, dengan sebab jumlah ramai, dengan sebab kekuatan. Nah, Allah tak biasa dan tak pernah beri kejayaan. Allah bagi kejayaan dengan sebab agama dia. Nah, agama ni dia jadi asbab untuk nak beri manusia berjaya, tinggi, mulia, senang dalam dunia dan lebih lagi akhirat. Dan Allah hubung berapa perkara dalam agama dia yang mana Allah tidak hubung dengan dunia. Dalam agama ni lah buat beri kita senang, sakinah, ketenangan jiwa dalam kehidupan kita. Dan dengan sebab agama ni kita akan dapat nusratullah, pertolongan daripada Allah, sama ada dalam hidup, mati, pada mahsyar, dan selamat daripada api neraka Jahannam. Semua ni daripada sebab agama. Dan dengan sebab agama ada jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hifazah, jagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jaga diri kita, untuk laki kita, bini, anak, keluarga, orang kampung kita dan seluruh manusia. Ni ada jaminan daripada Allah. Dan dengan sebab agama ni lah kita akan dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi rahmat ni hubung dengan agama dia. Nah, kalau dengan agama dia ni lah Allah Subhanahu Wa Taala bagi berkat dalam kehidupan kita, akan berkat umur kita, diri kita, anak bini, keluarga, dalam rumah, hatta kepada harta-harta kita Allah akan bagi berkat. Dan dengan sebab agama ni Allah izzah, muliakan kita tinggi dalam dunia sehingga sampai akhirat dengan sebab agama. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala hubung manusia ni dengan agama dia. Nak beri manusia senang dan selamat, Allah bagi agama. Adapun dunia ni, dunia jadi asbab nak beri manusia binasa. Dunia ni Allah jadi dunia. Dalam riwayat, dalam hadis kata, bila Allah cipta jadi dunia, Allah tidak paling tengok dunia walaupun sekali dengan rahmat dia. Allah tidak paling tengok. Kerana apa? Kerana dunia ni lah buat manusia punuh, rosak. Dengan dunia, dengan sebab dunia ni lah manusia balah. Laki bini balah, ibu bapa dengan anak, keluarga, adik-beradik. Orang bagi saka tu, saka dunia. Bila ibu bapa mati seorang, tinggal saka dunia. Harta kepada anak-anak. Anak-anak tu berdeh, bunuh, berebut kepada harta tadi. Dia jadi asbab nak beri manusia binasa dunia. Dan dengan sebab dunia ni lah manusia masuk sifat hasad, dengki antara satu sama lain. Boleh ada sifat dengki. Dan dengan sebab dunia ni manusia sanggup orang lain susah tak apa, asal dia senang. Ni dengan sebab dunia. Dan Allah cerita benda-benda ni dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana agama daripada awal sehingga akhir Allah selamat manusia, tinggi manusia dengan sebab agama. Dan dengan sebab dunia Allah cerita juga dalam Quran berapa banyak kaum-kaum, kaum Ad, kaum Samud, kaum Sabak, kaum Ailah, Fir'aun, Namrud, Haman, Ubay, Qarun. Semua ni binasa dengan sebab dunia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kasih sekali
lebih daripada semua makhluk hak dia, lebih daripada langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Yang Allah kasih sekali adalah din, agama dia. Allah kasih agama. Nah, dengan sebab agama ni lah Allah Subhanahu Wa Taala sanggup buat pengorban ni. Nah, nabi-nabi dia, kekasih dia, rasul dia susah dengan sebab agama. Tidak ada satu orang nabi dan rasul mari susah dengan sebab dunia. Sebab tu Maulana Ilyas rahmatullah alaih, orang yang buat usaha dakwah, nah, hak mula-mula dia bagi tahu bagi siapa dia yang Allah kasih. Nah, siapa dia yang Allah kasih, sama ada laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, raja ataupun rakyat, orang bandar ataupun orang kampung, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi agama pada dia. Nah, dan dalam hadis Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebajikan yang paling banyak kepada dia, maka Allah beri dia faham agama. Nah, tidak Allah beri faham dunia dak. Hak Allah kasih, Allah beri faham agama. Cara mana nak amal agama? Cara mana nak perintah, tunaikan satu-satu perintah dalam agama. Nah, Allah beri dia faham. Cara mana makan cara agama, tidur cara agama. Nah, nikah kahwin cara agama, menego cara agama, belaki bini cara agama, didik anak cara agama. Ni Allah beri faham. Itu orang yang Allah kasih. Tapi orang yang Allah benci, Maulana Ilyas bagi tahu, siapa dia yang Allah benci, maka Allah beri dia faham dunia. Dia tak faham agama. Dunia dia faham. Cara mana nak buat tepung telur. Orang Malaysia, Kelantan, telur sebutir, dia belajar sehingga boleh buat 200 kara tepung melalui telur. Nah, buat tepung telur. Dia faham. Dia reti. Siang dan malam dia belajar. Orang yang Allah benci, Allah beri dunia, buka dunia kepada dia. Beri dia faham habis dalam bab dunia. Nah, baju nak potong pasal mana, tali tangan, tali tekuk, subel, cicing, pakaian, makan, minum, rumah nak buat lagu mana, lemari nak tok mana. Nah, bagai-bagai perhiasan nak tok di mana. Semua dia faham, dia reti belaka. Tapi dalam agama dia jahil. Tu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Dalilnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala ambil kekasih dia, semua kekasih dia, Ibrahim Khalilullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kekasih dia ni semua kena susah dengan agama. Nah, adapun orang yang dia benci seperti Firaun. Nah, Firaun boleh milik dalam tempat dia duduk. Nah, tempat dia duduk, dia boleh milik. Dia boleh jadi raja dalam Mesir. Ni orang Allah benci. Allah buka dunia ke dia. Namrud, dia boleh merentah dunia dalam zaman Nabi Allah Ibrahim. Ni orang yang Allah benci. Dia boleh perintah dunia. Dia reti dalam bab dunia. Tapi dia mati dalam kafir. Qarun, dia reti cara simpan duit. Buat bank untuk taruh duit dia. Nah, simpan duit dia, simpan harta dia. Tapi akhir sekali dia mati kena telan oleh bumi. Nah, Allah telan bumi. Bumi ni telan dia. Namrud, nah, Allah beri mati dengan nyamuk kudung seekor. Firaun, Allah tenggelam dalam laut merah. Qaum Ad, nah, orang yang Allah benci, tubuh gagah besar, Allah binasa dia dengan angin. 7 malam 8 hari Allah hantar angin binasa kaum Ad. Dan kaum Nabi Nuh, puak ramai, pandai dalam bab dunia, dalam cari puak ramai, maka Allah binasa dia dengan air. Kaum Samud, dia bijak dalam pertukangan, pandai pahak bukit, buat rumah tempat dia duduk, maka Allah binasa dia dengan tepikkan Jibril, malaikat. Kaum Sabak, Allah hantar 13 orang Nabi, mereka meher dalam tanam, dalam buat kebun, pandai, bijak. Allah binasa dia. Nah, kaum Sabak juga dengan air, tanduk. Allah hantar tikuh untuk kerik tanduk hak dia buat, maka Allah tenggelam habis kaum Sabak. Nah, kaum Ailah
Bijuk dalam cari ikan, pandai. Nah, bijuk, pandai cari ikan lebih daripada kaum yang lain. Allah binasa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala supuh sendiri, tidak melalui benda dak. Allah supuh dengan perkataan kunu qiradatan khasiin. Semua puak dia jadi kera habis. Nah, dan beberapa banyak kaum-kaum dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran orang hak pandai dalam bab dunia, semua Allah binasa belaka. Sebab tu tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala tilik bukan sekali, bukan 10 kali, bukan 1000 kali, bukan sejuta kali. Allah sentiasa tilik adalah din, agama dia. Agama ni Allah tengok setiap masa. Nah, tidak terluput. Hatta orang baca Quran pun Allah dengar. Orang berzikir Allah dengar. Orang buat taklim Allah dengar. Orang semaya munajat dengan Allah. Hamba dia berapa banyak dalam dunia yang munajat dengan Allah. Setiap perkataan dia, setiap bacaan dia, mulai daripada bacaan dia sehingga akhir, Allah beri perhatian, Allah beri dengar. Allah dengar. Allah beri masa untuk dengar benda-benda hak kaitan dengan agama dia. Dan bukan sekadar manusia dak yang ada hubungan dengan agama dia. Allah bubuh dalam Al-Quranul Karim binatang-binatang seperti sumuk dalam suratul Naml, dan begitu juga burung hud-hud dalam masa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan anjing qitmir nama dia dalam suratul Kahfi, dan berapa banyak lagi binatang-binatang yang ada hubungan dengan agama. Maka Allah tinggikan binatang-binatang. Sebab tu, nah, kemuliaan satu orang manusia, laki-laki, perempuan, bukan duduk dalam benda dak. Bukan nanti kita comel, rupa comel baru kita mulia, tidak. Bukan nanti kita kaya baru kita mulia, tidak. Bukan nanti rumah besar, pangkat besar mulia, tidak. Allah mulia satu orang, Allah tengok agama dalam kehidupan dia. Tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia, nah, dalam riwayat Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar Jibril alaihi salam mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa dia mulia?" Rasulullah dengan langit dan bumi, yang mana Allah firman dalam Al-Quran, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam." Allah jadi langit dan bumi. Nah, Allah guna masa dalam 6 hari. Nah, fi ayyamillah, ayam hari hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih mengetahui. Nah, lepas tu malaikat Jibril tanya Nabi, siapa mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, aku lebih mulia lagi. Bila Jibril alaihissalam tanya lagi, ya Rasulullah, siapa lebih mulia? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arash ilahi, summastawa 'alal arsh. Kemudian Allah jadi arash dia, tepat molek sekali, tepat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Nah, arash lebih besar, tidak ada satu benda nak banding dengan arash ilahi. Nabi SAW jawab juga, aku lebih mulia lagi. Aku lebih mulia daripada arash Allah. Nah, kerana Nabi SAW sendiri bukan tubuh Nabi saja tak. Ketika Nabi munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, naik dah di malam Mi'raj, Isra' Mi'raj telah berlaku. Nah, Allah jemput Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik sampai kepada Sidratil Muntaha. Nah, dalam Quran sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulia secara mana? Allah Subhanahu Wa Taala akid naik. Nah, sehingga Jibril alaihi salam bila sampai satu tempat habis langit yang ketujuh, sampai di hijab sekat yang Allah sekat di antara Allah dengan malaikat ada 70 hijab, 70 lapis dinding. Sehingga Jibril kata, ya Rasulullah, nah kami tak kuasa nak naik, bui Nabi naik sendiri.
Kalau kami naik hanya sejeka aja lagi. Tepuh hijab tu, sejeka aja. Bukan 70 hijab tu tak. Hijab yang ke-70 tu kalau tembus lagi sejeka aja. Tubuh Jibril hak ada 900 sayap hancur habis. Tak kuasa nak naik tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri naik dan sapalah kepada Arash. Nabi pergi ziarah Jannatul Ma'wa. Nah, Sidratil Muntaha. Sehingga sapa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang satu hasta, sedepa duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi fikir tengok kerana dengar dalam Quran Nabi Musa alaihissalam bila Allah suruh munajat dengan Allah di bukit Tursina, bukan di langit dak, bukan di Arash. Allah perintah Nabi Allah Musa munajat dengan dia di bukit Tursina. Bila dia nak naik atas bukit nak munajat dengan Allah, Allah pesan Nabi Musa alaihissalam, "Fakhla'na 'alaik." Maka hendaklah kamu keluarkan, tanggalkan kedua kasut kamu, wahai Musa. Kenapa tepat Baitul di bukit, nah, bukit Tursina tu tempat nak munajat dengan Allah, dia tempat bersih. Kasut kena buang. Pas Nabi dia teringat bila naik nak jumpa dengan Allah, menghadap depan Allah, Nabi nak buang tu ambil kasut dia. Maka dalam riwayat kata sehingga Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, nah, jangan buang kasut kamu. Mung masuk mari duduk depan aku ni sekali dengan kasut kamu. Kerana sesungguhnya dua belah kasut kamu lebih mahal pada Arash aku lagi, Tuhan kata. Itu mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu Nabi berani kata bila Jibril tanya siapa lebih mahal, lebih mulia, Nabi dengan Arash, maka Nabi jawab selalu dah, aku lebih mulia. Nah, tapi bila Jibril alaihissalam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ya Rasulullah, siapa lebih mulia? Nabi Muhammad dengan din, dengan agama Allah. Maka Nabi tunduk. Dalam riwayat kata sehingga air mata Nabi berar-berar tubik, dan bila Nabi akik kepala naik, Nabi kata, wahai Jibril, sesungguhnya din, agama Allah, dia lebih mulia daripada aku lagi. Sebab tu tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala mulia sekali, bukan benda dak. Allah mulia agama dia. Nah, dan agama dia ni Allah letak syarat. Untuk boleh agama dia. Nah, bukan syarat supaya dunia dak. Dunia Allah tidak letak syarat. Dunia siapa nak buat. Allah tidak letak syarat, tidak sebagai wajib untuk dunia. Kadang-kala tok laki buat sorang, bini tak buat kerja tak apa, anak tak buat kerja tak apa. Ibu bapa buat kerja, anak-anak 10 20 mengaji saja tak buat kerja tak apa. Nah, anak buat, ibu bapa tak buat tak apa. Allah tidak letak syarat dalam dunia. Kerana dunia tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadi asbab dunia ni, Allah hubung dengan agama belaka. Sikit je hak Allah hubung dengan asbab dunia. Nah, untuk boleh dunia ni hubung dengan asbab dunia saja, pitu saja. Pitu asbab, pitu kerja. Pas pitu kerja hak sa ni pun Allah bagi kepada orang kafir, orang Yahudi, Nasara, Majusi, orang-orang dalam dunia ni, orang tak sembah Allah, orang deraka pada Allah, semua melalui pitu sa ni. Kena motong, kena buat benda, kena buat padi, kena kerja, kena pergi ke laut, kena menega, baru boleh harta. So ni Allah buka pintu. Tapi Allah tidak larang untuk orang Islam. Tapi Allah suka laginya, bila siapa dia hubung dengan agama dia, maka Allah buka pintu rezeki dia lebih besar daripada pintu asbab dunia tu lagi. Nah, Nabi Sulaiman Allah biasa buat, tak biasa kerja tangan Nabi Sulaiman, tak biasa pegang. Nah, bahagian dunia. Tapi Allah beri bilik dunia. Dunia daripada matahari naik sampai matahari jatuh, Allah letak di bawah, di atas tapak tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pasal dunia ni Allah tidak buat syarat. Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kepada siapa dia saja. Orang buat pun Allah bagi, tak buat pun Allah bagi. Setengah orang buat kerja dunia, Allah bagi, boleh makan sikit, hasil sikit. Setengah orang buat banyak, boleh sikit. Setengah orang buat sikit, boleh banyak. Setengah orang tak buat langsung. Anak-anak, cucu-cucu hak terima saka, mak pok tinggal saka, mak pok susah. Anak tak ada susah, tapi buat terima saka,
boleh beli belaka. Dengan kereta, dengan motor, dengan alat-alat. Nah, dia tak ada kerja dunia sekali. Sebab Allah tidak buat. Nah, tidak buat asbab, syarat nak boleh dunia ni kena susah kerana dunia. Tapi Allah hubung buat syaratnya untuk boleh dunia berkat dalam kehidupan kita, maka Allah hubung dengan agama. Siapa dia hubung diri dia dengan semaya, dalam semaya itu sesungguhnya pintu rezeki. Wa'mur ahlaka bis-salah was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Nah, Allah hubung pintu rezeki yang paling besar adalah pintu semaya. Pintu semaya. Tok laki semaya, bini semaya, tok laki jaga semaya jemaah, jaga masjid, jaga amalan-amalan masjid, bini jaga semaya awal waktu. Maka itulah pintu rezeki hak besar. Kerja dunia dia tu Allah ambil mari hubung dengan berkat. Getah dia berkat, kebun dia berkat, kerja dia jadi berkat. Pasal apa? Kerana dia jaga agama, dia jaga semaya. Bahawa Allah hubung rezeki, pintu rezeki melalui zikir. Orang yang suka berzikir, ingat kepada Allah. Allah hubung rezeki dengan taklim. Siapa duduk dalam halqah taklim, buat taklim di rumah, buat taklim di masjid. Orang-orang wanita, perempuan buat taklim di masjid sampai setengah jam dengan yakin, Allah hubung dengan pintu rezeki. Lebih lagi orang yang suka atas anak mengaji, hubung anak untuk jadi hafiz, jadi alim, pergi di pondok. Ibu bapa dia Allah berkat, rezeki-rezeki dia Allah berkat. Nah, dan orang yang jaga semaya isyraq ada pintu rezeki. Siapa jaga semaya duha ada pintu rezeki. Siapa jaga semaya awabin, witir, dan lebih lagi pintu rezeki hak besar orang yang jaga semaya tahajud malam. Dan pintu rezeki hak besar orang yang buat usaha dakwah. Orang yang sanggup kurban kerana usaha dakwah. Pengorbanan dia atas dakwah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu rezeki sebagaimana Allah buka pintu rezeki pada sahabat-sahabat. Sahabat buat dunia sikit je. Sikit je buat dunia, bukan banyak. Orang-orang sahabat pagi-pagi buat dunia, pukul 8, pukul 9 baru pergi kebun. Nah, sebelum zuhur kelik mari dah qailullah, tidur lagi. Lepas zuhur biasa orang Arab dia tak kerja. Nah, tak kerja lepas zuhur sampai ke asar. Nah, asar sampai ke maghrib buat kerja agama. Malam sampai ke subuh ada orang buat ibadat. Buat kerja dunia sikit berapa jam. Hak buka kedai, hak buat kebun, tapi Allah berkatkan mereka. Kerana mereka jaga amalan-amalan agama. Allah hubung dunia ni dengan agama hak banyak sekali. Sebab tu tua-tua dan kaum ibu yang mulia, orang-orang yang tinggal agama ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi susah. Nah, walaupun dia ada pintu rezeki, asbab, kebun getah luah, harta banyak, perniagaan dia banyak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi susah. Dia cuma dapat nama aja. Dia boleh nama aja. Tapi Allah cabut tubik daripada kehidupan dia, sakinah, ketenangan jiwa tak ada. Dia duduk dengan balah, laki, bini, anak-anak, duduk dengan balah. Allah buat tubik berkat. Dalam harta dia tak ada berkat. Dalam masa dia hidup pun harta dia tidak tupuh kepada kebajikan. Tak ada tupuh untuk masjid, untuk sekolah, untuk madrasah, untuk ulama, untuk anak-anak mengaji agama, tak ada. Harta dia tupuh ke dunia je. Nah, untuk beli kakah mah, untuk beli barang-barang, untuk habis ke kereta, motor, pakaian, bumi, tanah, sehingga dia sendiri pun tak boleh makan. Kadang-kadang Allah bubuh dalam kehidupan dia, makan benda-benda tak boleh, gomah dia tak boleh makan. Dia boleh makan sekadar sayur dengan ikan kering je. Nah, ni Allah buat tubik keberkatan. Lepas tu pertolongan Allah tak ada. Doa dia tidak dimakbul. Walaupun dia teriak dalam doa dia, Allah tak paling tengok doa dia. Orang tinggal amalan-amalan agama. Sebab tu tua-tua dan kaum ibu yang mulia, agama ni Allah buat syarat. Nah, tidak seperti dunia. Agama kena usaha. Setiap orang kena buat usaha baru dia dapat agama. Nah, tok laki kena buat, bini kena buat, anak kena buat, ibu bapa, adik-beradik, keluarga, cucu, cicit, ciuk, semua kena buat usaha atas agama. Baru Allah bagi agama. Kalau dia tak buat agama, Allah tak bagi. Walaupun dia seorang bini tok guru, bini ustaz, bini babo, bini dakwah. Nah, bini tok kemenai nebeh hak tu, bahu je. Bini-bini tok imam, tok khatib bila akan makan masjid. Nah, kalau bini dia tak buat kerja agama, Allah tak bagi.
Bukan sekadar bini tok guru, bini baba, bini dakwah. Bini Nabi lagi Allah masuk neraka Jahannam lagi. Bini Nabi. Dua cerita dalam Quran. Dah Allah bubuh dua orang bini. Bini Nabi Nuh alaihi salam dan bini Nabi Lut. Dah dua-dua ni Allah Subhanahu wa taala binasa. Bini Nabi Nuh Allah tenggelam dalam air. Allah mati dalam kapi. Bini Nabi Lut Allah suruh malaikat cokeh. Ditumik bini Nabi Lut. Malaikat Jibril cokeh di Urdun. Kita pergi di sana, jalan di tempat dia tu 7 butir kapung. Tempat malaikat Jibril cokeh bumi wak naik. Dekat dengan langit wak naik datang 7 butir kapung. Cokeh di mana? Mulai ditumik bini Nabi Lut alaihi salam. Lepas tu rembah turun, rukuk turun di bawah. Lah ni di situ panggil lekat nama Bahrul Mait, laut mati. Laut tu tak ada ikan sekor sampai ke lah ni tak ada ikan. Sekor pun Allah tak hidup dalam tu. Laut mati. Ni bini dua orang bini Nabi. Tapi orang yang hubung dengan agama seperti Siti Asiyah dalam surah Tahrim juga. Dalam surah Tula dengan bini Nabi Lut dan bini Nabi Nuh. Siapa dia? Siti Asiyah. Bini Firaun, bapak kafir. Tok laki dia tu bapak kafir. Tapi oleh kerana dia ada agama, dia taat kepada Allah, dia ikut Nabi Musa alaihi salam. Duduk dalam istana Firaun, tapi Allah mati dia. Sebelum mati, Allah Subhanahu wa taala malaikat mari tunjuk syurga tempat dia nak duduk. Dalam dunia dia boleh tengok syurga. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala tidak kira siapa dia nak ada agama, syarat dia kena buat usaha. Adapun dunia dak. Dunia ni kita belah-belah keling tak apa dah. Dia tidak sebab agama. Dunia kita nak buat tom jam, belah-belah pergi kedai tom jam, beli tom jam boleh 100 kub. Paduk tengok necang tom jam duk buat. Bubuh lada, bubuh terus masal, bubuh udang, bubuh ikan, bubuh ayam masuk. Dalam tu buh serah masuk, buh kuah masuk, halia, bubuh daun asal lima nipis masuk, peruh asal lima masuk. Kadang-kadang orang buh susu pun ada, kadang-kadang orang buh nampik pau pun ada, bubuh. Belah-belah kita keling je, boleh kelik buat dah tom jam di rumah. Walaupun sedap tak sama, tapi lebih kurang boleh buat dah. Tengok orang goreng telur, kita boleh buat kelik. Tengok orang buat daging merah, kita boleh kelik buat daging merah. Lebih lagi orang Tino, tengok orang berjahit. Belajar tengok keling, tengok orang berjahit, buh benih pesi mana, jahit pesi mana, bunga lagu mana, buat kain kelubung lagu mana. Belajar, kalau belajar pun sebentar je. Beberapa hari ya kita belajar, kita boleh buat dunia. Tukar rumah. Belah-belah bukan belajar dah, belah-belah juga akik barang tengok bersama dengan tukar rumah. Belajar gaji kayu walaupun potong tak kena, buat tak kena, pahat tak kena, tuku, paku tak kena, lama-lama dia pandai. Orang motong bukan beranak mari lekat pisang motong selalu dak. Kaum ibu hodok motong, bukan beranak tu bik, no orang kok bukit-bukit, kok batu putih. Orang kok kawasan betung, beranak mari ada pisang motong lekat sekali dengan dia dak. Tak ada, Allah tak bui. Beranak mari supaya orang lain beranak ya. Tapi buat apa dia pandang motong? Kerana mula-mula dia pergi ngotik je. Pergi ngotik, dia tengok ibu bapa dia, tengok tu laki dia duk motong, tengok orang tarik pisau belah mana. Dia boleh buat lama-lama walaupun luka, tapi lama-lama dia pandai. Ikut kerja apa dalam dunia ni, orang boleh buat belaka dengan cara mudah. Tapi agama nak keling tak boleh. Nak pergi keling tengok agama ni pasal mana. Orang buat keling tengok mastura. Mastura ni pasal mana, pakaian dia lagu mana, nak keling tengok amalan dia lagu mana, tak boleh. Dia kena orang tu terjun masuk, kena keluar mastura, kena pergi 3 hari, kena pergi 7 hari, kena pergi 40 hari, kena pergi tempat taklim. Belah-belah hok duk belajar dah mastura tu cabut lagi. Hok duk belajar dah tu cabut lagi. Kalau hok keling, kau Allah tak bui lagi. Dapat duk keling saja. Kampung-kampung ni duk keling mastura sampai 2-30 tahun dah. Orang lain pakai cuk itai lama dah, tudung lama dah. Dia duk tengok. Tapi tak lekat lagi. Agama ni ibu bapa buat, anak tak buat, duk dalam rumah tula. Mak pok semaya. Tapi anak makan daun ketung. Anak isap debu. Anak isap rokok, anak berjudi. Duk dalam rumah tula hak agama. Kadang-kadang pok baca khutbah, duk atas mimbar, ittaqullah. Royak pada orang ramai suruh takut pada Allah. Pok bukan main warak, tapi anak-anak ni jadi doktor, cocok.
Nah, bukan doktor cocok ambil duit dengan orang rumah sakit ni tak. Doktor cocok obat gila. Nah, masuk duduk dalam rumah tulai. Kadang-kadang bini dengan tok laki. Nabi Nuh AS Allah cerita. Kalau bini dia keling ke Nabi Nuh tu bukan sekadar keling dak. Untuk agama, tidur dengan Nabi Nuh, makan dengan Nabi Nuh, duduk atas katil dengan Nabi Nuh, boleh hanuk dengan Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwah kaum aku malam dan juga siang hari. 950 tahun. Bini duduk sekali. Nah, tapi oleh kerana tak si buat usaha. Keling tengok tu keling dah. Duduk dengan Nabi Nuh, amalan hak dia buat, malam hak dia semaya, doa hak dia akid tangan doa, kerja dakwah hak dia buat 950 tahun. Duduk dengan Nabi Nuh tapi mati dalam kapir lagi. Bah kita buat tupai tok laki kita buat dakwah 4 bulan 40 hari. Duk keling ke tok laki duduk boleh hanuk 4-5 orang. Hidup 60 tahun. Dah, bini Nabi Nuh 950 tahun mati kapir lagi. Bah kita buat 50 tahun, 60 tahun ni lebih pada kapir tu lagi Allah boleh mati kita. Ya, sebab tu agama ni bukan bahasa tengok dak. Agama bukan bahasa dengar dak. Dengar tengok satu bahagia. Satu bahagia. Nah, tengok orang buat amalan agama, dengar orang kecek hak agama. Dah, satu bahagia. Tapi agama ni Allah Subhanahu Wa Taala hubung dengan pengorbanan, dengan kesusahan. Nah, agama nak boleh mari ni bukan dengan suka-suka. Bukan dengan mari duduk dengan senang-senang, tidur senang, pakai senang, duduk dengan molek dengar sekadar dengar bayar, mari mastura, orang jatuh mari markah. Sekadar tu nak lekat agama dak. Nah, tok laki kita hok duk mari markah. Hok tak ada mujahadah, tak buat pengorbanan. Malam markah mari serupa juga. Malam satu serupa orang ramai mari. Nah, 10,000 kadang-kadang malam markah jalan orang mari. Tapi hok duk dalam bayar tu 2,000 ya. Hok duk dalam bayar, duk bayar, dengar taklim akhir, iktikaf, duk teriuk semaya sunat, akid tangan doa, iktikaf malam, doa untuk bini, untuk laki. Sekadar 1,000 2,000 je. Pahak 8,000 lagi tu, mari malam merkah, duk keliling merkah ya. Cari roti payah. Duk cari baju, cari kain, cari peyuh. Dah, cari tukar ali. Dah. Tu je. Pas nak boleh agama balas mana? Allah tak bagi. Walaupun mari merkah sama, Allah tak bagi. Orang tino mari mastura dengan mastura berapa banyak. Hak mari dengan mastura. Bukan semua tu Allah beri belaka dak. Dah. Allah bagi sikit je. Hak mana buat pengorbanan. Siapa sanggup buat pengorbanan, kesusahan atas agama, orang tu je Allah bagi. Hak tak sanggup susah kerana agama, maka Allah tak beri pada dia. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala contoh. Nah, nabi-nabi kerana amalan agama ni Allah start semua nabi dia. Lebih lagi dalam Quran sebut Allah start daripada Nabi Nuh alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum na'budullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Allah start dengan Nabi Nuh, susah payah dia dengan agama 950 tahun. Lepas tu orang hak duduk dalam Nabi Nuh Allah buat contoh. Orang hak terima boleh sungguh. Orang hak sanggup susah tu je. Walaupun Nabi Nuh buat dakwah 950 tahun. Rakyat dia ramai, kaum dia ramai, puak dia ramai. Tapi hak tak si korban. Hak korban 80 orang lebih. Dalam riwayat sampai 83 orang. Hak ni ya Allah selamat. Duduk atas perahu Nabi Nuh, dia ni selamat. Hak lain Allah tergelar habis dalam laut, dalam air. Qaum Ad wa ila Samud akhahum wa ila Adin akhahum Huda. Qaum Ad, nabi dia Nabi Hud. Orang tu Nabi Hud sikit ya. Hak lain Allah Subhanahu Wa Taala binasa dengan angin 7 malam 8 hari. Kaum Samud, hak turut Nabi Saleh sikit je. Hak lain Allah binasa dengan tepik ke Jibril. Nabi satu nabi mari Allah cerita dalam Quran. Sehingga sapalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi Allah beri susah. 1,000 lebih, 100,000 lebih. Dalam Quran sebut 100,000. Ulama tulis 124,000. Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi. Nabi Zakaria kena belah pala dia dua, orang belah dua. Nabi Zakaria masuk duduk dalam pohon kayu. Orang ambil gaji daripada atas sampai bawah. Tubuh dia ni jatuh tubik, belah dua. Nabi Yahya orang kerak tekuk dia.
Pala dia orang ambil tok atas neka. Boko, gisroh pada raja. Nabi Yahya. Dan Nabi bagi tahu berapa banyak Nabi Anbiya kena golek, bakar di atas api. Kena garu dengan sisir besi. Kena kokok pala dengan sisir besi. Hok buat dengan besi, lepas tu bakar panah. Berapa ribu-ribu Nabi mati. Susah kerana agama. Nabi Ibrahim, Allah buat sebagai millah. Kita ni kena ikut tok kita, Nabi Allah Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah beri susah. Bukan Nabi Ibrahim seorang ada. Siti Hajar bini kena susah, anak Ismail kena susah. Jalan mari daripada negeri Syam, mari sampai di Mekah 2400 kilo. Nah, tu Allah nak hidup satu perintah melalui Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail, iaitu nak hidup rukun haji. Suruh Ibrahim buat Baitillah. Allah beri Nabi tu susah secara mana. Pas Nabi kita, tua-tua dan kaum ibu yang mulia, Allah nak peridup agama 100%. Nah, Allah beri Nabi kita ni kena susah 23 tahun. Di Mekah 13 tahun. Dan di Madinah 10 tahun. Sehingga Allah sendiri turun iklan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ni kami sempurnakan agama bagi kamu. Ayat ni turun ni 100%. Tengok, dengan sebab susah. Bukan dengan sebab senang dah. Nah, Nabi Nuh alaihi salam kerja lama lebih pada Nabi kita dah 100 kali ganda. Nah, 950 tahun. Tapi orang hak boleh 80 orang, 83 orang. Nah, tapi Nabi kita kerja 23 tahun je. Buat usaha di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Tapi haji wada', haji penghabisan, Nabi boleh himpun sahabat laki-laki perempuan 124,000. 23 tahun boleh orang 124,000. Tengok cepat setara mana. Sebab apa? Ulama kaji Nabi Nuh AS kerana dia seorang yang buat dakwah. Bini tak sokong. Bini tak sokong dakwah Nabi Nuh. Bini tak korban, anak tak korban. Tapi Nabi kita ni, Nabi buat dakwah. Dah Allah suruh Nabi kita susah. Siapa dia? Bini Nabi hak susah sekali. Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Orang perempuan yang pertama. Allah jadi asbab agama ni melalui orang tino. Nah, kalau tidak melalui orang jantan, Allah tidak suruh Nabi Ibrahim ambil Siti Hajar, buat jalan kaki daripada Syam mari sampai Mekah 2400 kilo. Nabi Ibrahim seorang tak apa, mari. Tapi Allah nak tunjuk agama ni dia naik dengan orang perempuan. Naik dengan orang tino. Kerana orang tino dia semangat dia lebih pada orang laki-laki. Nah, semangat orang perempuan ni lebih pada laki-laki. Tapi dalam segi nafsu, nah, dalam segi nafsu ni orang laki-laki Allah bagi nafsu je. Tapi orang perempuan 9 sampai 10 nafsu dia. Nah, orang perempuan. Begitu juga dalam segi iman. Dalam segi iman ni orang laki-laki dia boleh sampai 100 keimanan dia. Tapi orang perempuan ni dia boleh 10 ya. 10 sampai 90 keimanan. Dia kurang dalam bab iman. Kerana dia ada mari darah dia mari pacam dia kena beranak. Nah, dia tak boleh semaya, dia tak boleh buat ibadat. Lepas tu dia ada sekat tes berapa banyak. Dia nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, nak jihad, pergi keluar sepuluh laki-laki, banyak perang sepuluh laki-laki tak boleh. Nak pergi haji setiap tahun, kalau tak ada muhrim dia, mahram tak bersama dengan dia, ataupun orang keamanan, dia tak boleh pergi. Banyak tersekat bagi perempuan. Tapi dalam segi semangat agama, orang perempuan lebih banyak lagi. Allah contoh Nabi Ibrahim. Bila Ibrahim tinggal dia, kalau nak tinggal orang lain tak boleh. Nak tinggal orang jantan, nah, boleh duduk di situ di pada pasir, tak boleh tinggal. Tapi Allah perintah nak tunjuk kepada kaum ibu ni, hak jadi masturah hari ni. Nah, hati orang tino ni kecil, tapi semangat dia besar. Hati orang jantan besar, tapi semangat kecil. Orang jantan ni dia penakut. Sebab lah ni orang Amerika, dia ambil orang tino, bawa kapal terbang, pergi bom mana-mana tempat. Ambo pergi keluar Sri Lanka pada 2 tahun lepas. Dah di Sri Lanka. Orang KJS Sri Lanka igat orang tino. Dia kata orang tino ni orang apa? Orang puak jihad. Puak hak petuang KJS. Igat orang tino. Dia ada bom.
Di tubuh dia boh bong. Nak pericip, dia boh bong. KJM 7 orang. Sedadu polis Sri Lanka pergi dia igat. Igat dia wak gi dia orang pasung. Dia tak ada buat apa-apa. Lok. Wak naik atas orang pasung duk ngosop suan sedadu 230. Dia kot bom tu dom tu mati habis atas rumah pasung. Tu orang Tino dia boleh buat. Orang Tino sebab tu kalau dia bawa motor lebih sing pada orang Jatel lagi. Orang Jatel bawa motor dia boleh buka muka. Orang Tino ni hak tudung muka tu dia boleh bawa derah pada orang Jatel lagi. Kereta kalau dia jijuk lebih maju, lebih laju pada orang Jatel lagi. Sebab apa? Hati dia ni. Allah bagi hati dia kuat, dia boleh terima. Sebab tu Allah contoh Nabi Ibrahim tinggal bini Siti Hajar, tinggal buah tamar berapa butir, air berapa teguk ya. Baitullah tak ada lagi di bumi. Allah perintah nak suruh buat Baitullah. Binatang, manusia pun tak ada. Tapi bila Siti Hajar tanya, "Ya Ibrahim, mu nak tinggal aku sini ni?" Dah. Mu nak tinggal aku, mu nak pergi mana? Nah, Nabi Ibrahim duduk dia, cuma hanggup pala. Orang Tino tak nanti kecek kalau hak dia faham. Nah, tok laki hanggup pala je. Ibrahim hanggup pala. Siti Hajar kata, "Gila Ibrahim, nak pergi lama mana untuk agama Allah? Allah tidak sia-sia kami. Allah akan jaga kami." Walau anak kecil ya. Escort tak ada, orang bantu tak ada, istiqbal tak ada, manusia tak ada. Dia boleh duduk situ walaupun binatang, rumah tak ada, makanan tak ada, duduk dengan anak kecil, dia boleh duduk. Tengok hati dia setara mana Allah bagi. Dengan sebab dia lah Allah tumbuhkan telaga Zam-Zam. Dengan sebab Siti Hajar lah hingga antara Safa dengan Marwah berjadi sa'i sampai kepada hari kiamat. Dengan sebab dia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab anak dia Allah jadi rukun haji. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia. Allah bagi orang perempuan ni dia kuat, hati dia tu tabuh. Pak Ibrahim pergi bukan 4 bulan 40 hari dah. Satu riwayat pertama Ibrahim pergi mula-mula 4 tahun lebih. 4 tahun lebih tinggal bini dengan anak kecil duduk situ. 4 tahun lebih tu kelik mari. Allah perintah suruh kelik mari. Dia pergi kawasan mana? Kawasan negara Arab. Habis dalam kawasan Arab 4 tahun lebih. Kelik mari sampai di Baitullah. Allah suruh kelik saja. Duduk atas huta tapi tak benar turun. Turun daripada huta tak boleh. Bawa sampai di rumah. Tengok di Baitullah tak ada lagi, tak buat lagi. Siti Hajar cuma ambil kain je. Teduh halik atas, ambil kayu 4 putung pacuk. Duduk bawah kain khemah gitu. Ibrahim sapa, orang pun mulai mari dah kerana telaga Zam-Zam ada. Orang pakat mari tupai duduk situ ramai dah. Ibrahim sapa, Siti Hajar kata, "Oh, abai Ibrahim kelik dah. Tak ada pasah sekali 4 tahun tak pasah." Orang Tino lah ni tak ada 3 bulan tu laki pergi pasah dah. Bini Nabi Ibrahim Siti Hajar tak ada pasah tu laki 4 tahun lebih. Bawa kelik mari dengan muka senyum sambut. Mari abai belalah. Rumah tak ada lagi, tak sempurna, turunlah. Turun masuk. Ibrahim duduk dia. Pasal apa? Perintah Allah tak boleh turun daripada huta. Siti Hajar faham. Abai Ibrahim turunlah. Apa? Allah tak boleh turun. Hanggup pala. Tak apa kalau gitu. Ambil batu esok mari. Tak apalah hamba nak buat kebersihan. Suruh huta tu duduk. Terung duduk. Turun tak boleh. Ambil batu mari lapik kaki. Ambil air buh dalam beledi. Air Zam-Zam. Ni wahai abai. Allah hadiah air Zam-Zam. Ambil basuh muka Nabi Ibrahim kerana jalan jauh. 4 tahun lebih pergi. Kelik mari. Basuh muka, basuh kepala, basuh tubuh. Bawa basuh kaki Nabi Allah Ibrahim. Air mata Siti Hajar berat tubik. Air mata nak tahan tak boleh. Orang Tino walau bagaimanapun hati dia kuat, tapi oleh kerana buat pengorbanan atas agama, dia juga teriak. Tapi nak tudung, nak katuk, tak sewi tu laki napuk. Dia teriak, dia menangis. Ambil air dalam beledi, simbol muka dia sendiri, basuh muka, sapuh air mata dia. Tak sewi tu laki dia napuk, takut tak boleh tinggal lagi. Basuh, cuci, bedok apa siap, naik uta pergi semula. Hak pergi kali yang kedua ni ulama tulis dalam kitab. Ibrahim mari sampai India. Negeri India. Maulana Sa'ad besok bayar Nabi Ibrahim sampai di India. Dan Mufti Zainal Abidin besok bayar Nabi Ibrahim mari sampai di Kemojo, Kampung Cham dalam Kemojo. Mari sampai di situ. 4 tahun lebih pula.
8 tahun lebih baru kelik lagi. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat pengorban ni. Anak pula Ismail. Nak tunjuk agama ni dia mari dengan korban. Bini kena korban, anak kena korban. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bui ambil daripada anak cucu Ismail ni lah. Ismail besar mari dah kahwin. Dalam riwayat, dalam kitab tulis, bila kahwin giduk suku dah, Ibrahim letak suku. Nabi Ibrahim mari ziarah setahun sekali je. Bawa mari ziarah, tengok rumah Ismail, Ismail tak ada. Ada bini je. Tanya bini dia, mana Ismail gimana? Dia tak kenal tok tua. Bini tu. Bini Ismail tak kenal tok tua dia. Nabi Ibrahim tu tok tua dia tak kenal. Kerana masa menikah dia tak ada. Mari setahun dah baru mari. Mana Ismail gimana? Oh, Ismail pergi buru binatang. Nah, pabalah mana kehidupan kamu duduk sini? Oh, payahlah, makan pun payah, duduk pun payah, susah duduk dengan Ismail, harta pun tak ada, kerja pun tak buat. Dia tidak kata malah je. Nah, kalau kita lah ni kata malah. Suruh tok laki rebuh wasbeh, ada orang tina lah ni. Tok laki nak dakwah sangat, rebuh wasbeh makanlah. Malah. Bini Ismail dia qada ayat setara tu je. Susah hidup. Nabi Ibrahim kata tak apalah, nanti dia kelik mari ke salat dia. Kata orang tua tubuh lagu ni, dia tak ayat juga nama. Rupa lagu ni naik uta mari ke salat dia. Lepas tu ayat ke dia suruh tukar bangat-bangat. Bika pitu ni kena tukar cepat-cepat. Pesan. Ibrahim pun tinggal lagi. Buat Ismail kelik mari, bini pun ayat. Ada orang tua ni mari gini rupa lagu ni. Masya Allah, dia faham dah kata ayah dia. Lepas tu dia ada pesan apa? Dia ayat suruh tukar bika genung pitu ni. Nah, bika pitu, genung pitu ni tukar bangat-bangat. Ismail faham selalu dah. Kalau gitu aku cerah kamu. Cerah bini hak pasal ni tak boleh duduk. Kerana dia tak layak untuk buat pengorban ni atas agama. Sekadar tu laki tinggal sekadar tu pun ngepek dah. Kata susah dah. Dah, cerah selalu bini. Lepas tu bini hak lain pula. Tahun depan Ibrahim mari semula pula. Bawa mari Ismail tak ada juga. Ibrahim tengok bini lain dah, natu hak lain. Tanya Ismail gimana? Masya Allah, dia pergi buru binatang, pergi cari kayu api. Pabalah mana kehidupan kamu? Masya Allah, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi berapa banyak nikmat dia. Walaupun makan tak cukup, Alhamdulillah. Walaupun pakaian tak cukup, rumah duduk sekadar ni pun Alhamdulillah. Kalau nak banding dengan orang lain, kita lebih senang lagi. Kalau gitu moyak lah ke dia. Kalau Ismail kelik, orang tua ni mari lagu ni rupa. Pahoyak dia suruh jaga molek genung pitu ni. Bika pitu ni jaga molek. Bila Ismail kelik, bini dia royak. Maka Ismail pun faham. Lepas tu suruh jaga genung pitu, bika pitu molek. Ismail pun faham lah. Bini ni tak boleh cerah dah. Kerana dengan bini ni lah Ismail duduk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buat tubik zuriat, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak bawa agama kena susah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari dengan yatim, piatu Nabi kita. Pok mati lagi. Pamuk berapa masa mati. Pas susu tak leh pula daripada Aminah. Kena susu dengan Halimatus Sa'diyah. Kena duduk dalam keadaan susah. Yatim, piatu bawa dengan keadaan susah. Mari. Lepas tu sehingga Nabi kahwin. Allah suruh kahwin. Masa temuai jodoh dia dengan Siti Khadijah. Dan untuk sebab agama, Allah beri Khadijatul Kubra, orang perempuan yang pertama. Duduk dengan Nabi, kena susah. Harta banyak. Tengok hati besar tak besar orang tina. Siti Khadijah, dia kaya. Nabi miskin. Nabi buat kerja dengan dia. Pergi bawa perniagaan, dagangnya kepada Syam. Negeri mana-mana, Syria, Nabi pergi kelik mari. Bawa dagangnya hak Siti Khadijah. Akhir sekali kahwin dengan Khadijah. Umur 40 tahun. Nabi umur 25 tahun. Lepas tu bawa Nabi 40 tahun. Umur Nabi. Siti Khadijah umur dia meningkat sampai kepada 55 tahun. Masa tu Nabi terima wahyu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat pengorban ni atas agama. Kerana nak buat agama mari kena buat pengorban ni. Maka Nabi faham. Mula-mula ayat siapa kepada bini dulu? Kosi. Orang lain tak faham tak apa, asal bini faham. Siti Khadijah terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hak kaya, harta banyak, pakaian banyak, kakah mah banyak, rupa comel Tuhan bui walaupun tua. Umur 40 tahun nikah dengan Nabi tu masih comel lagi. Supaya anak muda Siti Khadijah.
Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi, tapi buat pengorbanan atas agama. Mula-mula sekali Siti Khadijah. Nah, korban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, tolong Nabi nak sebab agama. Harta habis sekara, pas tali tekuk, tali tangan, cicing, subel, habis. Hak anak-anak pun habis. Akhir sekali pakaian dia kena habis. Nah, pakaian pun tak ada. Kain selimut tak ada. Dalam riwayat kata masa Khadijah nak mati, ada kain sepasal je pakaian dia. Hak sepasal tu pun orang-orang tino, orang perempuan, bila dia mati, cabut tubik daripada tubuh Khadijah. Bila hak sepasal daripada dabar tekuk sampai di kaki, ada sebanyak 300 lubai tapung. Tapung saja 300 lubai tapung. Dan dengan 4 kara tapung. 1 dengan kain, 2 dengan benir, 3 dengan kulit, dan 4 dengan daun kayu pun ada. Buat tapung baju 300 tapung. Harta semua habis, tinggal kulit, tulang dan juga kulit. Nah, ni pengorbanan. Daripada sinilah Allah hantar salam. Salam Allah bukan bui mudah-mudah dak. Nah, Allah bagi salam ni kepada nabi-nabi dia, rasul dia. Orang hak jadi rasul, Allah kirim salam mari melalui Jibril buat mari salam. Khadijah tidak jadi rasul. Dia bukan anak rasul, bukan anak nabi. Dia orang perempuan biasa, orang perniagaan, tapi dia jadi bini nabi. Kerana dengan pengorbanan, walau bini nabi hak lain banyak lagi. Nah, 13 orang. Nabi SAW 11 orang jadi isteri Nabi. 9 dalam Madinah masa Nabi kita masih hidup. Dah 2 orang telah tinggal, Siti Khadijah dengan Zainab. Tapi orang boleh terima salam daripada Allah, iaitu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Allah beri salam buat apa? Kerana mulut dia manis. Walaupun harta habis, tali tekuk habis, tali tangan habis, harta habis, Nabi ambil kepala tok atas riba. Bila Nabi tengok, air mata Nabi tak boleh tahan, jatuh atas pipi Siti Khadijah. Basuh panas pipi, dia pejam mata. Tapi bila pipi panas, bekas air mata Nabi, Siti Khadijah buka mata dia. Ya Rasulullah, menangis buat apa, teriak buat apa. Nabi SAW bagi tahu, wahai Khadijah, alhamdulillah, kamu telah buat satu pengorbanan atas agama Allah. Mung orang kaya, tapi hari ni habis harta kekayaan mung tak ada sekarang habuk. Kain selimut dalam rumah pun tak ada. Pakaian nak saling hak lain tak ada. Dalam riwayat tulis, kain nak bukuh mayat dia tak ada lagi. Kain untuk bukuh mayat tak ada. Dan kamu orang comel, tapi hari ni mung tinggal kulit dan tulang. Khadijah suka hati lagi. Dah, di atas Nabi SAW bukan sekadar tu dak. Tubik di mulut Khadijah, ya Rasulullah, bukan sekadar ni hamba nak buat pengorbanan atas agama. Kerana hamba tahu Allah Subhanahu Wa Taala mulia Rasulullah dengan sebab agama. Allah mulia satu orang dengan sebab agama. Sebab tu hamba korbankan habis, bukan sekadar tu dak. Ya Rasulullah, kalaulah boleh dalam syariat agama benar, tubuh hamba ni, kalau hamba mati hari ni ya Rasulullah, tulang-tulang belakang ambil buat jadi jambatan, buat sepuluh getok, buaya orang lalu ke atas tu untuk buat kerja agama Allah. Kalau syariat benar, tulang rusuk ni boleh ambil, cabut ambil lah, kerak-kerak ambil asuh, buat jadi pedai, buat jadi pisah, builah kepada mujahid, orang buat kerja agama. Tubuh hamba ni habis tak apa lagi untuk agama. Di atas perkataan ni lah Allah Subhanahu Wa Taala suka, dan Allah hantar Jibril alaihi salam buat mari salam kepada Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia, pengorbanan ni bukan seorang hak Nabi buat. Nah, semua isteri-isteri rumah bini Nabi dalam Madinah, 9 rumah, gi satu rumah tak ada makanan, rumah yang kedua sampai rumah yang ke-9. Nah, tak ada makanan. Ya Rasulullah, bukan hari ni tak ada makanan, sudah 3 kali bulat bulan. Mana dua bulan penuh-penuh 60 hari dapur tak berasak. Harta tak ada, bini Nabi tak ada harta, makanan tak ada. Siti Aisyah kata 2 bulan turut-turut puak dia makan gapo, ais sejuk dengan buah tamar. Ais sejuk dengan buah tamar. Sekali Nabi pergi rumah Fatimah. Nah, Nabi pergi rumah Fatimah, Nabi duduk dekat dengan Fatimah. Satu hari pagi Fatimah buat roti, bakar roti sekeping, buat mari ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, Fatimah beri salam. Ni hamba nak makan roti tapi tak boleh makan. Ingat ke Rasulullah, ingat ke ayah. Ni buat mari roti beri ke ayah. Nabi tengok roti, air mata Nabi tubik. Wahai Fatimah, inilah roti pertama masuk mulut ayah mung
selama 3 hari dah tak ada makan ni. Ini dalam rumah Nabi. Kadang-kadang Nabi jalan dengan sahabat dalam kebun. Nah, sahabat ambil buah tamar bui pada Nabi, sapu-sapu pasir. Waktu ambil pasir, hola buah tamar, bui Nabi makan. Nabi bubuh dalam mulut. Nabi kata, inilah buah tamar pertama masuk dalam mulut aku selama 3 hari hak lepas dah. Hak tak ada makan ni. Tu susah atas pengorban ni. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia, bukan sekadar Nabi dan bini Nabi, sahabat-sahabat. Sumayyah, orang perempuan pertama, telah mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dari riwayat kata Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy, dia ambil orang tino ni gantung, ikat kaki, uta 2 ekor uta, kaki sebelah di uta sekor, sebelah kaki kiri duk uta sekor lagi. Pas dia petuk uta, hamak uta gi 2 belah. Gi kok kanan so, gi kok kiri so. Poho dua-dua ni soyok tubik. Tu orang-orang dulu buat pengorban ni. Ammar bin Yasir kena panggil supaya dengan pulut bakar atas api. Khabbab atas belakang tak nampak. Rupa dia tak nampak. Baru api tu mampu lemuk-lemuk daripada Khabbab. Bilal bukan mana kena susah, bukan main kena susah untuk agama. Bukan sekadar tu, tua-tua dan kaum ibu yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala beri sahabat-sahabat sehingga Bashir kecil masa dia tidur dengan pok dia, mak dia mati dah, dia kecil lagi, umur 3-4 tahun 5 tahun, tapi cerdik dah. Nah, Bashir dia cerdik dah, dia takut pok dia tinggal. Malam-malam tidur dia ikat baju dia dengan baju ayah dia. Dia ikat tidur sekali. Takut ayah dia tinggal dia. Tapi bila seruai agama mari, maka ayah dia nak gerak, nak rombak baju hak dia ikat tu takut sedar. Maka ayah dia ambil pedai kerak baju tadi. Nah, kerak tempat baju anak dia Bashir hak ikat tadi. Maka ayah dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dia bangun pagi mari tengok ayah tak ada. Baju bekas kerak. Tanya orang, ayah dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pas orang balik mari semua, Bashir tunggu di pintu kota. Orang masuk mari, mana ayah hamba, mana ayah hamba. Nah, lama sekali sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bashir tanya, ya Rasulullah, mana ayah saya ya Rasulullah? Nabi paling kok kanan, Bashir mari alik kiri. Nabi paling kok kiri, paling kok kanan, duk main lagu tu. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Bashir, mu suka ke tidak, aku jadi ayah kamu sebagai ayah kamu, Siti Aisyah sebagai ibu kamu. Ayah tak ada mati, mak tak ada mati untuk agama. Anak kecil-kecil Nabi buat pengorban ni. Satu kali dalam kitab ada tulis A'la radhiyallahu anhu, umur lebih kurang dalam 9-10 tahun ni. Orang-orang dia duduk dengan mak dia ya. A'la duduk dengan mak dia. Orang-orang laki-laki bila bunyi azan di masjid, orang bawa anak jatuh pergi semaya. Pok mari ambil pegang tangan anak buat pergi semaya. Tapi A'la tak ada siapa mari pegang tangan dia. Kerana ayah dia tak ada. Dia ada mak saja. Bila dia tengok gitu dia hunggar kelik sapa rumah dia. Ya ummi, aina abuya? Mana ayah hamba duk mana wahai mak? Mak paling kanan, hunggar pergi kanan, paling kiri. Tubir air mata nak oyak ke anak, tak teramak. Nah, akhir sekali lama-lama nampak orang duk piping tangan anak. Akhir sekali A'la radhiyallahu anhu pergi tanya ibu dia, nak tanya ibu boleh mana ayah dia. Maka ibu dia teriak, ibu dia kata, wahai A'la, mungkin tanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh hoyak. Ibu tak boleh hoyak. A'la pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, mana ayah dia duduk mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai A'la, mung gembiralah, mung suka hatilah. Sesungguh ayah mung tunggu kamu di pintu syurga. Ayah mung dia telah mati syahid di jalan Allah. Dia bantu agama Allah. Dia telah mati. Dia telah tunggu kamu di pintu syurga. Mung ada ayah. Wahai A'la, mung ada ayah juga. A'la kelik oyak budak-budak ayah dia tunggu di pintu syurga, tunggu di pintu syurga. Satu kali masa nak keluar jalan Allah, orang panggil hayya 'alal jihad. A'la gimitak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar jalan Allah, nak supaya boleh jumpa dengan ayah dia. Nabi kata tak leh wahai A'la, mung ada ibu ya. Mung gilah minta izin dengan ibu kamu. Bila pergi sampai rumah, maka A'la minta dengan mak dia. Ya ummi, builah dia. Dia minta dengan Rasulullah nak keluar jalan Allah. Nah, tapi Rasulullah tak benar suruh mai tanya ummi, tanya mak dulu. Mak dia pula tubik air mata, wahai A'la. Nah, sesungguhnya mung dulu duduk dalam kandungnya ibu.
ayah mung keluar jalan Allah ketika dia tinggal ibu mung mengandung 3 bulan dan mung beranak, mung tak ada tengok ayah kamu, dia telah mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mung besar dah mung nak keluar jalan Allah, ibu duduk dengan mung je, tapi ibu nak lari mung tak leh, kerana agama lebih mahal lagi, agama lebih penting lagi. Wahai akhlak, kalau sekiranya mung benar-benar Rasulullah pun benar mung nak keluar jalan Allah, ni pedai ayah mung. Nah, pedai ni kuda ayah mung masa dulu, mung masa kecil dalam kandungnya, ayah mung keluar jalan Allah, aku tunggu di pintu rumah, orang-orang mujahid kelik mari, ayah mung tak kelik. Tiba-tiba kuda ayah mung kelik mari dengan penuh darah, dia bawa pedai ni kelik mari di rumah. Aku tengok, aku tahu kata ayah mung sudah mati. Dah, pedai ni dia telah tinggal. Ambillah wahai akhlak, ambil pedai ni, keluarlah di jalan Allah. Ibu dia bui pedai, bui bekalan, penepih akhlak telah bawa pergi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi keluar, Nabi bawa akhlak pergi bersama. Bila pertempuran masuk, nah, akhlak duduk dengan Nabi kerana dia kecil. Nabi ni jaga dia pun duduk sekali dengan Nabi. Maka perang telah berlaku. Orang kafir mari duduk jauh tengok, akhlak duduk perhati tengok. Dia ada penepih tangan di tangan dia, tapi nak bawa tak gerak. Nah, ada pedai hak ayah dia bawa pun heret. Pedai nak bawa apa tak leh, dia budak kecil. Maka dia tengok orang kafir, satu orang kafir lepas lembing. Nah, lembing ni daripada jauh, lepas nak tikai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermolek akhlak dia nampak. Lembing tu terbang mari, akhlak duduk depan Nabi. Dia locak naik, lembing tu kena di dada dia. Akhlak telah jatuh di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tengok budak kecil buat pengorbanan ni untuk agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil akhlak letak atas riba. Bagaimana anakku wahai akhlak? Nyawa tak ada dah wahai Rasulullah. Sampailah salam akhlak kepada ummi, kepada ibu dia. Beritahulah sesungguhnya akhlak bersama dengan ayah tunggu ibu di pintu syurga pula. Nabi SAW telah beri sahabat sifat akhlak, dan bila balik mari, maka orang perempuan pertama duduk di pintu Madinah. Siapa dia? Ummi, ibu kepada akhlak. Duk nanti tengok akhlak anak dia. Mari sore tanya, tak ada siapa jawab. Mari tak ada orang jawab. Akhir sekali Rasulullah mari dengan unta, sapa di pintu kota Madinah. Ibu akhlak tengok akhlak tak ada, pergi lutut unta Nabi SAW. Dah tanya, ya Rasulullah, mana anak saya dia akhlak? Maka Nabi SAW bagi tahu, wahai ummi akhlak, sesungguhnya akhlak telah bela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena lembing dan dia telah tinggal dunia di sana. Sebelum dia meninggal dunia, akhlak telah pesan, bagi tahulah kepada ummi ibu dia, sesungguhnya dia dan ayah dia tunggu ummi ibu dia di pintu syurga. Ibu dia pelangi 12 duk pegang di lutut unta Nabi SAW. Kokoh terlepas, geloso turun, akhir sekali mati di lutut, di kaki unta Nabi SAW. Orang dulu-dulu kaum ibu yang mulia, dia telah buat pengorbanan atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum ibu duk baca sokmo dalam kitab bagaimana Khansah radhiyallahu anha, anak 4 orang dah cakoh-cakoh besar-besar, tok laki mati di jalan Allah, pego anak siapa besar 4 orang, bawa mari kerja agama ada, esok orang jihad keluar di jalan Allah. Ibu targhib anak dia 4 orang, wahai anakku, sesungguhnya aku tak biasa khianat pada ayahmu. Ayahmu telah meninggal dunia, mati di jalan Allah kerana bantu agama Allah. Mung aku pego siapa besar. Esok ni ada kerja agama, wahai anak. Mung 4 orang ni kena duduk dalam sahwa, baris sahwa. Mung jangan takut. Nah, kalau Allah bagi rezeki pada kamu, ibu doa. Rezeki gapo? Bukan harta banyak, bukan kebun luah. Rezeki gapo? Mak dia doa, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami syahid di jalan Engkau. Ya Allah, mu ambil dah suami aku, tok laki aku mati di jalanmu, ya Allah. Ni anak-anak aku 4 orang, ya Allah, untuk khidmat pada agamamu, ya Allah. Kalau mung suka, ya Allah, mung berilah rezeki syahid di jalan Engkau. Targhib anak, wahai anak, jika sekiranya Allah tak beri rezeki pada kamu, mung tak mati syahid, mung boleh kelik jumpa dengan ibu kamu di rumah. Tapi bila kamu Allah bagi rezeki mati syahid, tak apalah anak, mung tak ada jumpa dengan ibu di rumah, tak apa. Mung tunggulah ibu kamu di pintu syurga. Ni orang dulu-dulu buat pengorbanan atas agama. Nah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bagi agama ni maju dan tinggi.
Nabi SAW sendiri dalam peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah, pok saudara Nabi, hak Nabi kasih sekali. Nah, siapa dia bunuh? Wahsy, tikai dengan lembing, tembuh dada. Hindun bini Abu Sufyan masa tu belum masuk Islam lagi. Mari belah dada Sayyidina Hamzah, ambil hati kakah dalai waktu tubik, mamuh, sembuh naik ke atas. Dah kerak hidung, kerak telinga, cokeh mata tubik, jari-jari ni kerak habis, cicir mayat. Bila Nabi mari tengok, subhanallah, dah tak kena rupa Sayyidina Hamzah. Nabi semaya mayat saja, walhanya mayat tak kena semaya, orang mati syahid. Tapi Nabi nak muliakan pok saudara dia, panggil sahabat-sahabat, dah semaya di atas mayat jenazah Sayyidina Hamzah sampai 70 kali Nabi semaya. Semaya sekali habis bui salam, air mata berat tubik, janggut, baju basuh. Semaya kali yang kedua sampai 70 kali. Sehingga Allah hantar Jibril mari jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, cukuplah, bawalah semaya mayat. Sesungguhnya Allah bagi berita gembira, Sayyidina Hamzah, pok saudara Nabi ni, Allah ambil jadi singa Allah di arasy ilahi. Dan Allah jadi singa Rasul di bumi. Nah, bui berita gembira pada Nabi SAW. Tua-tua dan kaum ibu yang mulia, bukan main Nabi buat pengorbanan ni. Dah, kaum ibu baca, tua-tua dan baca, tengok bagaimana Nabi SAW dalam rumah Nabi. Nah, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, harta orang bagi kepada dia, makan ni ada masa Nabi. Tapi bila Nabi wafat mati, minyak pelita nak pasal dalam rumah tak ada. Bila Siti Aisyah tinggal seorang, nah, duduk dengan keadaan bujang seorang, maka orang mari beri duit, sekali mari hadiah ke Siti Aisyah. Masa tu 100,000 dirham. Alik pagi Siti Aisyah ni bagi kepada orang pakai miskin, orang susah, ambil untuk agama Allah. Hari tu dia puasa, untuk diri dia sendiri buka puasa tak ada. Sehingga khadam dia mari ayat Siti Aisyah, sesungguhnya dia ni, nah, puasa hari tu apa tak taruh duit. Tapi khadam tak rayak, kalau mau rayak dulu aku boleh taruh 1 dirham untuk buat beli daging. Siti Aisyah telah buat pengorbanan, sahabat-sahabat telah buat pengorbanan. Di atas pengorbanan inilah Allah hidayah. Dah, bukan sekadar 120,000 hari Hajjatul Wada'. Orang tino 100% boleh tudung orang. Laki-laki semaya Jumaat 100%. Dalam rumah telah hidup amalan agama. Budak-budak telah jadi hafiz di rumah, telah jadi alim di rumah. Amalan rumah serupa dengan amalan masjid. Semua orang telah menangis untuk agama. Allah hadiah rumah-rumah orang tino pada masa dulu. Bukan hadiah tali basin, bukan hadiah video, bukan hadiah kakah mah, tapi Allah hadiah rumah-rumah mereka. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dalam rumah ada Quran, ada taklim, ada dakwah, bentuk anak. Dalam rumah bangun malam, sehingga Allah turun ayat Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sikit waktu malam orang-orang tino tidur. Banyak ke pukul 2, pukul 3 orang perempuan bangun dulu, buat ibadat semaya, tinggal tempat tidur, ibadat kepada Allah. Hum yastaghfirun. Ulama tulis dalam kitab, mereka istighfar kepada Allah sebelum semaya subuh sampai 12,000 kali. Lepas tu baru semaya subuh. Sebab tu Allah hadiah agama. Allah hadiah benda hak Allah sayang kepada orang yang buat korban atas agama dia. Allah hadiah agama. Hadiah taklim dalam rumah, semaya dalam rumah, isyraq, duha. Tiap-tiap orang perempuan tak turun atas tikar. Sehingga Ummu Salmah bini Nabi sendiri duduk daripada pukul 3 malam atas sejadah sampai pukul 8, pukul 9 pagi. Habis duha, bukan habis isyraq dak. Sudah duha baru tubik, turun sejadah, lipat sejadah, baru masuk dapur, baru buat makan. Ni orang dulu-dulu Allah hadiah agama. Pintu rumah ada guni je. Bukan pintu rumah kayu jati, pintu rumah kaca besi molek dak. Pintu dengan guni je. Tapi dalam rumah ada amalan agama. Anak jadi hafiz, anak jadi ulama, anak jadi mubalik, tok laki jadi dai ilallah. Agama tersebar dalam 23 tahun. Dah sehingga Nabi sebut innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ketika tu orang masuk Islam berduyun-duyun. Jemaah-jemaah puak-puak masuk duduk dalam Islam. Orang masuk Islam sehingga berlalu ad-dima di Yaman.
Dah berala boleh jadi asbab hidayah. Dalam kitab Hayatus Sahabah Maulana Yusuf tulis, bila Abbas bin Mirdas, dah nama dia Abbas bin Mirdas, pok dia nama Mirdas, dia pesankan anak dia Abbas, dia tinggal berala Ad-Dimak. Dah kerana dia masa tu Nabi tak mari lagi, dia duduk dalam jahiliah, orang Arab sembah berala. Dah pok dia pun pesankan anak Abbas, kalau mu ada hajat, mu mandilah berala ni, wak kecuci, wak bersih, pas mu sembah dia, minta hajat kamu. Bila pok dia mati, Nabi ketika tu Nabi hijrah, mari daripada Mekah, mari duduk Madinah dah. Maka Abbas bin Mirdas tak tahu cerita Nabi hijrah, Nabi mari, dia tak tahu. Dia duduk dalam kapal lagi. Maka dia ingat pesan nepok dia, ambil berala Ad-Dimak, mari basuh-basuh mandi, letak, nak sembah berala je. Allah Maha Kuasa melalui pengorbanan sahabat, bini sahabat, orang-orang tino buat pengorbanan atas agama, harta dan diri, maka Allah jadi asbab berala Ad-Dimak boleh kecek, boleh sa'i tubik mari bagi tahu pada Abbas, bawa nak sembah dia. Allah buat tubik di mulut berala, qul lil qabilati min sulaimin kulliha halakal anisu wa asha ahlal masjidi aw daddimadu wa kana yu'badu marratan qabla al-kitabi ila an-nabiy Muhammadi innal ladzi warisa an-nubuwata wal huda min ba'di ibni maryam quraisy muhtadi. Wahai Abbas, qul, kata oleh kamu. Nah, suruh Abbas ni ayat kepada siapa dia? Bani Sulaim semua. Nah, halakal anisu, binasalah orang yang berjinuk-jinuk dengan berala, duk mari sembah berala, minta berala, orang tu binasalah. Lo ni bukan masa dia dah. Wa asya ahlal masjidi, lo ni orang duk hidup kan amalan-amalan masjid dah. Wahai Abbas, di Madinah Nabi telah hidup amalan masjid. Orang jantan telah buat kurban atas agama, orang perempuan telah kurban atas agama. Mung tak tahu lagi mai duk sembah berala. Nah, ataupun audad-dimad wa kana yu'badu marratan, ataupun aku ni ad-dimak berala ni, orang sembah aku satu ketika aja. Bila? Qabla al-kitabi ila an-nabiy Muhammadi, sebelum kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Masa tu orang jahiliah, dia tak tahu dia sembah aku. Lah ni tak leh dah, kerana Quran turun dah. Innal ladzi warisan nubuwata wal huda, sesungguhnya orang yang jadi nabi nu mari, dia mari nabi yang bawa petunjuk, dialah bawa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mari bila? Min ba'di ibni maryam quraisy muhtadi, dia mari selepas daripada Nabi Isa. Nabi tak ada dah, suk nabi dah, maka dia mari daripada bangsa Quraisy, dan dialah orang yang bawa petunjuk hidayah. Abbas dengar berala je, bukan orang dakwah, bukan orang bayar berapi-rapi, sejam, 2 jam, 3 jam, mari Mekah, orang baca kitab, orang ambil tali besin, orang buat tali, video, CD, tengok, dengar, tidak. Berala je. Dakwah berapa patah, ne patah je. Abbas boleh bawa 300 orang daripada Yaman, jalan kaki sampai kepada Madinatul Munawwarah. Pergi berdiri depan pintu masjid Nabi di Madinah. Dia tak kenal Nabi. Dia tengok dalam masjid ada halqah Quran, ada orang duduk semaya, ada orang duduk halqah zikir, ada orang duduk kecek kebesaran Allah, ada halqah taklim. Abbas duduk berdiri depan pintu je. Jamuh pintu, pergi pintu. Duduk tengok mana Nabi. Orang alik belakang dia 300 orang. Sehingga Nabi SAW duduk dalam masjid. Nabi tengok, Nabi kenal. Dah, Nabi bangun berdiri. Nabi laung suara tubik, ya Abbas bin Mirdas. Panggil nama lagi dan panggil bin lagi. Baka dia lagi. Hei Abbas bin Mirdas, murayaklah orang dalam masjid semua ni. Gapo kata berala ad-dimak kecek dengan mung di Yaman. Abbas masuk selalu dalam hati, inilah Rasulullah yang benar. Akik jari naik 300 orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 300 orang masuk Islam melalui berala ad-dimak. Ni Nabi kata innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ketika tu semua manusia berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Nah, sehingga Allah sebar agama dia 100%. Laki-laki, budak, masjid-masjid telah hidup, amalan agama telah hidup. Cara Yahudi, Nasara, Majusi, cara orang kafir habis buat tubik dengan tunjai-tunjai. Adab prapeni, cara nikah kahwin, cara makan, cara minum, lain pada cara Rasulullah tak ada habis. Tapi saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akhir hadis ni, wasayakhrujuna minhu afwaja. Mung nanti tengok bila umat aku bui kepentingan kepada dunia. Dah, harga agama harga mahal.
Tapi oleh kerana orang buat main-main, harga dunia tidak ada harga di sisi Allah. Walaupun nak banding dengan sebelah sayap nyamuk, tak ada harga. Tapi oleh kerana orang buat sungguh dengan dunia, motong sungguh, kerja sungguh, berjahit sungguh, menego sungguh, buat sungguh dengan dunia, sehingga tinggal agama. Agama hak sungguh. Orang dulu-dulu buat agama sungguh, sehingga tak ada nak buat dunia. Maka Allah beri dunia duduk bawah tapak kaki dia. Kaya sahabat, mulia sahabat. Tapi hari ni Nabi SAW bagi tahu, bila umat aku bagi kepentingan kepada dunia, wadinuhum darahimuhum, mu nanti tengok agama mereka cuma dirham. Wadananiruhum, dan dananir, mah, perak, belia, intan. Dah, hatu agama. Untuk agama orang wiskuk. Tok laki pergi masjid, pergi semaya jemaah, bini wiskuk ya buat pergi. Untuk agama, wis 10 kub nak buat masjid. Rumah sore-sore dalam kampung 2 juta, 3 juta, 5 juta harga rumah. Orang sesok lah ni, orang motong getah 100 rai, 20 rai boleh buat rumah batu. Rumah besar-besar. Dalam rumah ada semua perhiasan, jambai berkilat, tempat dapur, tempat taam, peti sejuk, lemari, katil, pak tok kasut pun harga ribu-ribu. Tapi masjid lah ni sarang laba penuh. Nak tukar kipas angin sebutir tak boleh tukar. Jambai di masjid-masjid pitu pun cabut. Orang nak berok kena ambil pitu sandar. Pahit air orang pahat. Orang baji dengan kayu. Kadang-kadang beruh gigi, balut kain, baji, pahit air. Nak tukar pahit air sebutir 50 kub, orang tak boleh tukar. Hari ni agama. Agama hari ni orang bawa keluar jalan Allah. Tok laki mai keluar ada takhazat agama. Bawa gapo hari ni mari? 200 kub, 500 kub, 1000 kub. Nak keluar 40 hari. Padahal 40 hari 1000 kub nak makan gapo? Bawa untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bawa banyak tak leh. Saya taruh duit untuk dunia. Untuk agama bui sikit je. Padahal 1000 kub duk dalam tu belaka. Taam 20 kub, 30 kub sehari. Pas go rokok lagi, go teo lagi, go nasi kabu lagi. Tak cukup. Lepas tu sebab tu orang lari kelik. Tak ada 40 hari orang lari kelik. Tak ada 4 bulan orang tinggal kelik. Duit habis. Ni untuk agama. Nah, untuk agama beli kayu sugi 10 kub nak beli tak leh. Tapi untuk dunia orang mai beli baju kat kawasan Mekah. Lah ni sampai 10,000 selah ada. Kat kawasan Mekah duk jual baju. Orang duk beli baju orang tino pakai berapa ribu untuk dunia. Hari ni tuan-tuan dan kaum ibu, dunia hak tidak ada harga bila manusia bui kepentingan kepada dunia. Lebih lagi orang tino tak ada masa baca Quran, tak ada masa buat taklim, tak ada masa berzikir, tak ada masa semaya tahajud malam, tak ada masa nak didik anak, tak ada masa nak bantu agama Allah Subhanahu Taala, nak keluar mastura, tok laki nak keluar jalan Allah, tak ada masa. Maka hari ni agama cabut. Nabi kata, wasayakhrujuna minhu afwaja. Mu nanti tengok agama akan keluar tubik. Orang akan tubik daripada agama afwaja, berpuak-puak, berduyun-duyun. Bukan tok laki sore, bini, anak, keluarga tubik daripada agama. Sekolah ada, tapi orang dalam sekolah, nah, berapa orang aja? Orang dalam kampung tu ngaji, orang luar duk mari. Masjid berapa orang aja semaya hari ni? Laung sorang sedak-sedak, orang semaya 5 orang, 10 orang. Nah, orang jatuh lah ni suka semaya di rumah, suka semaya qada. Tak ada orang nak pergi masjid. Orang mari mengajar, orang pergi buat dakwah, tak ada orang nak dengar. Masa taklim orang duduk dalam taklim 3 orang, 5 orang. Mastura taklim wanita kampung-kampung. Orang duduk dalam taklim wanita berapa orang aja. Nah, tapi orang duduk depan teratak berapa banyak, depan radio. Dah, orang pergi jalan daripada bola, orang jalan tempat supermarket. Orang pakai bunyi mana lotas ada, Big C ada di mana. Duit orang tino bubuh dalam beg sampai 10-20 ribu. Dah, pergi rata panjang tu, alik Malaysia. Orang-orang tino lah ni getah mahal. Dalam beg kecil-kecil je. 2-3 bekas, 3 toko. 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Beli gapo? Beli barang-barang untuk dunia. Nah, hari ni manusia tak nampak agama. Tuan-tuan dan kaum ibu yang mulia. Sebab tu, kalaulah kita tak percaya pada agama, maka Allah akan cabut tubik agama daripada tu laki kita, bini, anak, keluarga kita. Agama dia akan tubik. Agama dia tak duduk. Agama dia duduk dengan orang buat pengorbanan. Siapa sanggup buat pengorbanan, maka agama akan duduk dengan dia. Siapa tak sanggup buat pengorbanan, maka agama akan tinggal dia. Sebab tu hari ni kita himpun mastura.
di atas maksud besar-besar dua perkara. Nah, beritahu pada kaum ibu. Nombor satu, kita ada jo di jalan nak buat tempat 9, 10, 11, boleh 2, boleh kumpar. Pahala ni kita keluar jemaah dah. Target di jalan ni 900 jemaah. Lah ni baru boleh jemaah 280 jemaah. Orang keluar 4 bulan. Dah start daripada 2 bulan lepas dah. Sampai ke lah ni boleh 280 jemaah. Ada lagi 320 jemaah. Pas 320 jemaah ni nak keluar akhir ni, tepat 29 hari bulan. 28 hari Jumaat ada mesyuarat di jalan. Lepas tu 28 ni semua orang nak suruh bawa mari lalu dah. Dengan beg, dengan kain baju. Nah, nak keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak keluar? Tok laki kaum ibu hak mari masturah hari ni. Ayah kaum ibu. Kaum ibu semua hak mari hari ni. Berapa ratus, berapa ribu orang kena niat supaya tok laki kita semua keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa dengan Allah, bukan doa mati dak. Sahabat dia doa untuk laki dia, Allah marzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berilah syahid di jalan Allah suami kami. Sehingga semangat orang tino lah. Ammar bin Jamuh, kaki cepel. Nah, kaki ni tepuk, nak jalan tak leh. Dia sendiri pergi minta dengan Nabi. Nabi longgar untuk dia, mung tak kena keluar. Hei Ammar, kena muzu. Tapi bila klik rumah, tak leh. Bini semangat. Abang Umar, Ammar, mung tidak nak keluar, mung tidak Rasulullah beri kemudahan, kelonggaran dak, mung sendiri malah. Mung sendiri tak sih, mung sendiri penakut. Keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bini ni duk bubuh. Sehingga Ammar bin Jamuh suruh anak jatuh ke atas dia. Akhir sekali dia keluar mati di jalan Allah di medan Uhud. Mayat dia bini dia ambil nak kelik, uta tak sih wak kelik. Boh atas uta siap dah, nak kelik tak leh, uta tak sih jalan. Bila Nabi mari tengok, Nabi kata ada gapo satu-satu doa. Maka bini dia kata kerana dia bui semangat pada tok laki dia keluar, maka tok laki dia doa, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Dan doa lagi tambah, ya Allah janganlah balik aku kepada ahli aku. Akhir sekali mayat Ammar bin Jamuh kena tanah di medan Uhud, tempat kaum ibu pergi haji, pergi ziarah tengok. Orang dulu-dulu orang perempuan semangat. Hari ni kalaulah orang perempuan semua semangat, bangun niat tok laki keluar 4 bulan di jalan Allah. Ayah kita, anak jatuh kita, pakat bui sokongnya keluar di jalan Allah. Tepat 28 hari bulan. Nah, persiapan sebelum jo kita, bulan 2. Insya-Allah akan siap. Semua ni boleh keluar belaka. Amin insya-Allah. Nah, kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya semangat kaum ibu. Dia orang tino, orang jatuh ni dia duduk lekat dia orang tino. Nah, banyak ke orang jatuh duduk lekat dia orang tino. Tak boleh mari, tak boleh keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bila orang tino maju pula, dunia besar pula, harta banyak pula. Dah, maka banyak ke orang laki-laki dia tak dapat keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kata nak keluar 4 bulan, 40. Lah ni nak mari tidur malam merkah tak boleh tidur. Malam merkah, semalam malam merkah hari Jumaat, malam Sabtu merkah tak boleh mari. Sebab tu nak suruh kaum ibu bubuhlah semangat ni. Mudah-mudahan sebelum kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan sebarkan agama dia. Amin insya-Allah. Lepas tu yang kedua kaum ibu, kita sini buat persiapan untuk jo. Bulan 2 ni jo 9, 10, 11. Lepas tu buat persiapan dah ni. Nah, daripada dulu lagi tapi tak boleh nak buat kerana hujan turun. Nak buat tak boleh, nak pergi buat tasik pun tak boleh buat kerana di sana pun hujan dan nak buat tak boleh. Pas jatuh mesyuarat buat di Merkah kita. Jo ni nak buat di Merkah untuk 3 cangwat. Jalatani Nara. Jadi orang kawasan atas dia buat kawasan dia. Hajai Kokmau dia buat tempat dia. Kerabi, lepas tu di Pangar, lepas tu buat di Bakok, lepas tu Pak Isan, Pak Nia buat di sana. Papura Najo buat di Bakok. Tepat 3 dan 4 hari bulan. Bulan 3 untuk orang yang keluar 4 bulan dah. Pas nak buat jalan ni tepat 9 sampai 11. Dah untuk umum 3 cangwat dan nak keluar jemaah 900 jemaah. Pahala ni persiapan markah kita ni sekadar boleh terima 10,000 orang aja. Pas dalam jo ni orang mari sampai 100,000. Dalam jo kita 3 cangwat ni 100,000 kerana malam boleh puasa. Khotel Quran pun orang sampai 40-50,000 dah. Khotel Quran. Pahala ni tepat tak ada. Lah ni mari belaka beripung sini dengan meko, dengan kereta sodok, dengan kereta 10 roda, dengan kereta dengan kereta gala, dengan orang ambil daripada halqah-halqah mari tolong radum necang lah ni 50 orang. Mari buat jamban.
Lepas tu ambil orang-orang mari tolong buat tepak-tepak, nak buat ambil esmaya lagi, nak buat getok lagi, ni nak buat getok lakuh mari alik ni lagi. Mastura kita ni bangun ni 4 lapis ni pun nak guna tempat ulama-ulama duduk dalam masa ju. Tak benar orang perempuan mari dalam masa ju. Tempat 9, 10, 11. Lepas tu sekarang lah ni semua nak pakar belaka. Nah, perlu hajat kepada penolongnya kepada agama. Kaum ibu nak keluar sepuluh orang jatuh, keluar setahun tak lagi. Nak keluar 4 bulan mastura tak lagi. Nah, kita minta kaum ibu buat 2 pengorbanan ni. Lama satu korban tu lelaki. Korban anak kita, anak jatuh, korban ayah kita. Adik-beradik jatuh, bila dia keluar 4 bulan di jalan Allah. Itu pengorbanan yang paling besar untuk kaum ibu. Dan lagi pengorbanan kaum ibu. Hari ni kita nak buat 2 minggu lepas kita mesyuarat. Perbelanjaan ni berjuta-juta nak pakai. Jamban saja 150 butir jamban. Sebutir-sebutir jamban 15,000 untuk jamban sebutir-sebutir. 2 juta lebih dah untuk jamban. Lepas untuk medan dia lagi. Lepas nak buat bangunan, nak buat tempat ambil semaya. Lepas tu depan tu kalau boleh nak bubuh lagi konkrit, nak bubuh seming lagi apa depan. Tempat orang nak mari ju dengan khemah, dengan gapo semua nak buat. Oleh kerana tu kita himpun mastura, berbetulan dengan mastura. Oleh kerana tu nak minta satu lagi pengorbanan daripada kaum ibu hari ni yang mana kita telah mesyuarat. Dah minta dengan kaum ibu ada halqah masing-masing. Hak mana mari halqah malam Sabtu baru ni kita mesyuarat. Ada dalam halqah Batu Putih sanggup sampai 1 juta, ada dalam halqah Jendong 500,000, dalam halqah di Kabuk Kota Baru 500,000, dan ada dalam halqah Jala sendiri, orang Merkah sendiri ni dah lebih kurang 1 juta. Dah minta dengan orang kawasan Merkah sendiri. Lepas tu ada orang dalam kawasan bandar. Dah kawasan bandar ni dia mau letak sampai 1,500,000. Kalaulah kaum ibu ni ada semangat. Dah, walaupun mari dengan tidak ada bawa duit. Kadang-kadang kita mari dengan duit 1,000, 2,000. Tak apa. Bui hak sekadar ada, kita bui. Tapi setengah kaum ibu alhamdulillah kita biasa buat di Merkah ni. Masa buat Merkah dulu bayar rumah Ustaz Nawi. Himpun orang Merkah ni saja aja. Dalam lebih kurang dalam 100, 200 orang. Nak duit 1 juta lebih nak buat bangunan. Nak buat bangunan Merkah masa tu. Orang kawasan Merkah ya mari. Ada pecak gelar tali tangan, gelar Mekah. Dah 20,000, 18,000. Hak bui tali tangan, bui cicing, bui subel, bui tali tekuk. Masya-Allah, pengorbanan atas orang perempuan. Pas masa mastura hari tu, pengorbanan hak buat mastura ni banyak sekali boleh daripada kaum ibu. Sebab tu nak minta hari ni sebelum doa, selepas pada doa ni, dah minta sebelum azan bunyi di masjid. Dah lepas pada doa nak suruh semua kawasan-kawasan hak ada 4 halqah hari ni. Halqah Merkah sendiri, lepas tu halqah Bandar Jala, lepas tu halqah Jendong, halqah Kota Baru. 4 halqah hari ni mastura mari. Jadi kawasan-kawasan mastura sendiri kena jalan kutip. Ambil kain kau, ambil jabir plastik kau, jalan kutip. Kaum ibu kena bui, bukan bui semangat supaya orang jatuh bui dak. Orang jatuh hari ni mari kita duk tengok tiap hari, tiap kali Jumaat di masjid-masjid. Orang penuh dalam masjid, semaya sampai 1,000 orang. Tu imam, tu khatib bila minta bantuan masjid. Lepas tu ada batir jalan, lepas tu ada kadang-kadang kereta galak, kereta gudang buat jalan kok dipesah. Bubus kok 5 kok. Nah, jangan pesen tu. Kita nak kaum ibu dengan semangat sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, walaupun tak cukup ada 100,000. Hari ni kalau kaum ibu ada dalam ni ya, tokai belia ada, tokai kedah ada, tokai baju ada, tokai kebung ada, tokai kain kelubung ada, tokai baju ada, tokai dalam Merkah ni berapa tokai. Kalau tokai ni niat 100,000. Orang tamada, orang getah-getah niat 10,000 ya. Sore. Walaupun hari ni bui tak habis dah, tapi dengan semangat boleh kirim mari pada tok laki kita, pada orang tanggungjawab di halqah-halqah. Kerana masa sikap tak ada. Kita mesyuarat cuma kemarin dulu ya, baru mesyuarat. Mungkin orang Tino mari ni tak ada buat persiapan. Bukan orang tak sibui, tapi persiapan tak ada. Tak apa. Hari ni bui sekadar mana ada. Siapa bawa gelem mah, jangan duk bui hak perek tu lah. Nah, jangan bui hak celuk-celuk tu, bui hak sungguh. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan asbab, bukan sekadar kita dapat hidayah, bahkan asbab hidayah sebagaimana Allah jadikan berala ad-dima, boleh kecek, boleh jadi asbab untuk manusia. Maka hari ni di atas pengorbanan kaum ibu, insya-Allah
Allah jadi asbab juga sebagaimana berala ad-dimak tu boleh kecek. Allah akan sebarkan hidayah untuk seluruh alam sehingga orang laki-laki 100% boleh duduk dalam agama, orang perempuan boleh duduk dalam agama, anak-anak kita boleh duduk dalam agama. Kaum ibu Allah akan tinggi di hari akhirat bukan dengan benda dak. Satu hadis Nabi pesan taruh ad-dunya mata'un, dunia tidak ada harga di sisi Allah. Mata ni ulama tafsir. Dah ulama bagi tahu supaya dengan kain lapik darah orang tino hak mari bulan ni. Itu mata harga dunia. Orang tino hak lapik darah bulan ni dia. Kain hak kena darah dah. Ambil teruk dalam tong sapuh, ambil kambuh. Itulah harga dunia. Wa khairi mata'id dunya, sebaik-baik mata benda dunia lebih mahal pada bulan, bintang, matahari, lebih mahal pada mah, perak, belian, intan, harga dunia. Sebutir ni tak boleh nak awal. Siapa dia mahal? Al-mar'atu salihah, ialah perempuan salihah. Kaum ibu kena bentuk diri kaum ibu jadi perempuan salihah. Kena sayang pada Allah dan Rasul, sayang pada agama Allah, jaga amalan, jaga semaya awal waktu, jaga puasa dan jaga aurat, jaga taat pada suami. Lepas tu hari ni niat. Dah, kelik gi hari ni buat niat dua perkara. Nombor satu, hak ada banyak mana hari ni kita bagi sini hari ni. Buya orang-orang tino pakat tolong kutip. Dah, dengan niat kaum ibu dengan besar hati, Allah Subhanahu Wa Taala akan redha, Allah akan terima. Pahala nombor dua, bila kaum ibu balik dah tak cukup banyak mana dengan niat nak bui. Setengah orang niat 10,000, 20,000, 100,000. Tak apa, boleh kirim mari kepada orang-orang tanggungjawab di halqah masing-masing ataupun suami kita buat mari. Lepas tu niat balik lagi hatta suami kita dapat keluar masa Jun nanti, insya-Allah. Amin. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Lepas pada doa ni nak minta kutip. Semua kutip masa dalam 10 minit lebih kurang. Lepas tu serah pada suami-suami. Dah, suami hak tanggungjawab dalam halqah-halqah nanti kita iklan. Halqah batu putih siapa dia? Ada. Apa siapa dia? Ahli siapa? Ada dalam tu. Dah, kaum ibu buat sendirilah. Dalam tu ada hak dia oyak dah masing-masing. Cuma nanti kita mai serah kod bilik ni bagi orang laki-laki dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahmin. Ya Rahman Rahmin, arhamna ya Allah ya Rahman Rahmin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina jami'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. اللهم بارك لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะไม่ให้พลาดความรู้ใหม่ๆที่เป็นอาวุธลับของบรรดาอุลามะ